Dialektika TV niatnya adalah untuk melebarkan wacana nasional bagi menyediakan ruang untuk pendidikan politik khususnya kepada rakyat Malaysia, kerana kita mendapati di dalam banyak polemik politik khususnya di pentas media massa selalu saja suntuk kerana dokongan yang sangat bersifat partisan, menyebabkan perbincangan itu selalu dilakukan dalam bentuk pilihan hitam atau putih. Sedangkan kita mengetahui bahawa politik itu juga bahkan nantinya bila kita perlu melakukan proses pengundian, ia merupakan suatu acquired skill, ia perlu dilatih. Dan bukanlah satu proses membuat pilihan secara intuitif. Pejam mata kita terus meletakkan tanda pangkah di mana-mana yang kita mahu. Kerana itu niat pada malam ini bila memilih tajuk berkait tentang apa masalahnya dengan parti politik yang ada, berlatar belakangkan kepada realiti hari ini bila mana polemik di media sosial, bahkan polemik dalam kalangan netizen, warga net selalu saja bercakap tentang siapa betul siapa salah. Sedangkan realitinya hari ini, apa juga predikamen kedudukan politik semasa ini adalah berlatar belakangkan cita rasa dan pilihan yang dibuat oleh elit politik. Kerana itu kami bawakan dan berjaya mencapai akad penampilan. Akad, saya sebut akad sebab nak menampilkan dua tokoh pada malam ni bukanlah satu yang mudah. Alhamdulillah dipersetujui. Panel yang pertama, Saudari Syamuddin Rais, merupakan aktivis dan juga pemerhati politik. Terima kasih kerana sudi tampil dalam Dialektika. Dan juga Prof Agus, Prof Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dari UKM. Terima kasih Prof kerana sudi. Jadi saya untuk datang pada malam ini. Ya, nak mencapai simbiosis persetujuan dua ini suatu yang saya bersedia. Bersedia apa saja. Jadi kita memulakan polemik ini dengan bercakap tentang yalah temanya pun apa masalahnya dengan parti-parti yang ada. Kalau saya lontarkan soalan itu terus kepada Saudari Syamuddin. Masalahnya parti-parti politik yang ada sekarang ni, dia permasalahannya kerana negara kita ni negara semi feudal, semi kapitalis, semi kolonial. Jadi permasalahan ditimbulkan daripada struktur yang lama. Jadi di sini ini pengurusan ini ialah pertembungan antara sama ada Barisan Nasional ke sekarang ni ada Perikatan Nasional ke Mufakat Nasional, ialah mengajukan pandangan siapa yang lebih baik untuk mentadbir negara, siapa yang baik mentadbir negara yang dapat mengajukan pandangan bahawa sayalah orang yang lebih baik untuk menjalankan sistem ekonomi kapitalis dalam negara Malaysia. Ini perbincangan mereka. Jadi tapi mereka tidak sampai ke tahap yang saya cakap tu. Mereka ini jadi timbul persoalan bahawa mereka menonjolkan sosok. Jadi Encik A, Encik B, Encik C, Mahathir, Anwar, Muhyiddin, Kit Siang, ini jadi timbul perkara itu. Tapi hakikatnya mereka ini apa? Mereka tidak menyatakan apa sebenarnya mereka. Kalau mereka secara jelas mengatakan sayalah orangnya yang akan mengendalikan sistem kapitalisme lebih baik. Saya ini, nama saya ini ialah Tony Phua. Saya ini pemegang pandangan politik Newcon. Jadi saya mengajukan kapitalis yang macam ni. Saya ini ialah saya Datuk Hussein Ali, Dr. Saya mengajukan pandangan politik macam ini. Saya tradisi kiri macam tu. Tapi tidak ada. Jadi kita kelam kabut dalam keadaan ini. Jadi untuk saya harus diajukan satu pandangan apa sebenarnya. Kita ini bergelombang, dipeluk, dicium oleh individu sosok A dari parti ini, sosok B parti ini. Jadi kerana itu perbincangan intelektualiti, pendemokrasian dan pencerahan untuk orang ramai, Encik A, Encik B, Encik C, Kak Bibah, Mr. Chong, Alif ataupun tidak sampai. Jadi ini yang saya pandangkan pada pemikiran saya. Masalahnya itu struktur asasnya. Mungkin Prof mendengar pandangan Encik Syamuddin. Saya mungkin boleh bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Hisham. Tetapi
kenyataannya tadi banyak persoalan. Okay. Sebab tidak dinyatakan sebelum ini tidak ada parti politik, pemimpin parti politik yang menyatakan pilih mereka, mereka akan buat itu dan ini. Ada kan? Tetapi itu dinoktahkan di situ. Tapi tak apalah, saya jawab bagi pihak saya pula. Ya. Apa masalah dengan parti politik pada hari ini? Masalah pertamanya adalah kerana tidak ada parti politik yang ada undi majoriti. Okay. Tak ada. Lebih kurang sama saja PKR, UMNO, PBM, DAP, lebih kurang sama sahaja bilangan mereka, sehingga mereka tidak ada satu undi majoriti untuk mereka menjadi kerajaan secara individu. Tak ada. Okay. Itu menimbulkan pelbagai masalah dalam parti politik kita dan juga politik kita pada hari ini. Okay. Yang kedua, sehubungan dengan itu, masalahnya ialah kerana masing-masing ada undi yang lebih kurang sama, semuanya rasa mereka layak menjadi Perdana Menteri. Mereka rasa mereka lah yang layak menjadi Perdana Menteri, tetapi tetap tidak ada undi majoriti. Tak boleh membentuk kerajaan, maka terpaksa membentuk pakatan. Pakatan itulah yang diurus sana, diurus sini, tetapi belum selesai sehingga pada hari ini. Jadi akibat daripada terpaksa membentuk pakatan-pakatan itulah kita tengok masalah parti politik pada hari ini, pemimpinnya selalu berdolak dalih dengan kenyataan. Okay. Hari ini kata setuju untuk berkompromi begini, besok setuju untuk berkompromi begini, sehingga akhirnya apa? Akhirnya rakyat tak percaya lagi pada mereka ini. Sebab selalu berubah. Tetapi yang keempat, saya rasa ini yang substantif, yang saya fikir kita perlu pandang ke depan. Ya, parti-parti politik yang ada pada hari ini dalam negara kita telah 63 tahun merdeka masih lagi bercakap tentang ethnic base. Tadi saudara Hisham sudah bercakap dengan saya sebelum di sini tadi bahawa apa isu dengan masalah ethnic base ini. Tetapi saya rasa ada isu. Ada isu khususnya apabila tiba musim pilihan raya, tiba waktu untuk mengundi, ini yang ditiupkan. Sentimen ethnic base untuk mempertahankan kaum masing-masing tidak ada masalah. Sebab memang nalurinya begitu. Tetapi bila sentimen ditiupkan untuk mendapat undi, inilah yang menjadikan emosi, yang menyebabkan 63 tahun merdeka impian untuk melihat bangsa Malaysia hanya sebagai satu impian sahaja. Saya rasa cukup dengan 4 masalah ini dulu yang dihadapi oleh parti-parti politik, dan kita tengoklah seterusnya bagaimana. Apabila Encik Hisham mengatakan bahawa sosok, saya teringat satu istilah dalam sains politik mungkin dipanggil sebagai gerontokrasi. Institusi negara pentadbiran yang dikuasai oleh orang-orang lama. Kerana sosok itulah yang selalu digambarkan sejak lama sehingga kini. Dan Prof Agus tadi menyebutkan bahawa apakah isu yang digambarkan pada hari ini bukan realiti lama. Berartinya apa? Realiti dahulu sudah tidak lagi terpakai dalam politik moden hari ini yang berteraskan internet? Ini satu perkara baru ya. Bahawasanya sesudah PRU14, hegemoni daripada United Malay National Organisation UMNO yang memimpin Barisan Nasional telah lupus. Hegemon besar ini tidak wujud lagi pada ketika ini. Dan ini adalah perkembangan politik. Di dalam mana-mana negara pun ini bukan satu fenomena baru. Kita melihat pecah-pecahan ini berlaku. Dan ini akan bersama. Jadi saya melihat juga bagaimana pemimpin politik, marilah kita balik. Hari ini kenyataan ada mengatakan, mari kita kembali pada hegemoni dulu di mana satu parti Melayu besar, yang lainnya. Ini kata saya, zaman itu telah berakhir. Sesudah PRU14, zaman itu telah berakhir. Bahawasanya kita akan bertemu dengan parti. Di sinilah keupayaan pemimpin-pemimpin politik ini untuk berkompromi, berbincang, berdiskusi. Memang ulit, tapi inilah proses demokrasi. Ini tentang gentokrasi ini. Okey. Saya bukannya penyokong orang tua, saya bukan, dan saya juga telah berumur diri saya sendiri, tapi di dalam negara kita ini hakikatnya, negara kita ini ialah negara semi-feudal, semi-kolonial. Jadi kita semi-feudal ini, kita memberi penampilan, keterampilan kepada orang-orang yang lebih berumur. Di Asia Tenggara ini, khususnya di Asia, di Tiongkok, di China, di Korea, di Jepun, di Malaysia, lebih tua itu dilihat kematangan dan kebijaksanaan dia. Kita tidak seperti dalam budaya Oksidental. Budaya Oksidental di Eropah, kita ni Oriental. Di Oksidental Eropah ini, mereka merayakan kemudaan. Mereka merayakan kemudaan. Obama, the youngest prime minister, 44 tahun. Ini kita tidak ada. Kita bukan itu. Kita tidak merayakan. Jadi di dalam masyarakat seperti Asia Oriental, masyarakat mereka merayakan pengalaman ketuaan itu sebagai satu yang diselebrate, dirayakan, bukan dipinggirkan. Jadi kerana itu kita orang tua-tua ini, kita
makin lama makin dihormati. Di pandangan saya lah. Okey. Ya. Dan seperti itu, masalah sekarang ini, kalau masalah sekarang ini timbul ni, jadi bagaimana parti-parti politik ini satu dah, okey, sekarang ni tidak ada satu parti komponen kan. Kata Dr. Profesor kata tidak ada satu komponen berpisah-pisah, jadi dia kecil je. Dan ini perkembangan dan natural, perkembangan hakiki perjalanan politik mana-mana pun akan sampai ke tahap ini, bahawa satu ketika bahawa tidak ada lagi hegemon. Hegemon ini pecah. Boleh satu masa ke lain dia akan berkumpul kembali, tapi di sini pada tahap ini hegemon ini tidak ada. Jadi kita bernostalgia. United Malay National Organisation, Barisan Nasional bernostalgia, alangkah indahnya, alangkah cantiknya kalau Parti Melayu ini dapat mengumpul. Ini zaman itu pada tahap inilah saya katakan telah berakhir. Okey. Prof tahu di sebelum mendengar penjelasan saya begini saja, sama ada pemimpin itu lama, pemimpin itu tua atau muda, pada saya okey saja. Asalkan mereka ada idea untuk membawa reformasi kepada negara ini. Okey. Rakyat bercakap tentang reformasi sejak tahun 1998. Waktu itu saya ingat saya baru balik dari London dan saya menjunjung reformasi itu. Saya nak tengok apakah perubahan yang dibuat untuk negara. Kita 2018 waktu terbaik. Sudah ada janji-janji reformasi yang kita nak buat kepada institusi, ya, kepada sistem negara dari segi tempoh perkhidmatan Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi itu tak terjadi. Jadi pada saya pada hari ini, jika ditanya parti mana yang terbaik, pemimpin mana yang terbaik, adalah pemimpin yang ada jiwa reform. Pemimpin yang ada jiwa untuk membawa perubahan besar pada negara, dan itulah pemimpin yang terbaik. Mahu dinamakan? Kalau saya pada waktu ini, saya memilih Anwar Ibrahim. Okey. Ya, sebab saya yakin beliau konsisten dengan perjuangan untuk reformasinya. Saya mahu lihat jika diberi peluang, apakah reform setakat mana reform yang beliau katakan itu yang boleh beliau laksanakan. Jadi apa masalahnya dengan PKR sehingga tidak dapat terus kekal memimpin? Itu masalah parti politik. Yang saudara tanya saya tadi ialah dengan pemimpinnya. Jadi kalau dalam pemimpin, saya tidak mencari pemimpin yang sempurna, tetapi saya mencari pemimpin yang terbaik antara yang baik. Dalam kalangan yang ada pada hari ini, siapakah pemimpin terbaik untuk memimpin negara? Pada saya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana jiwa reformasinya itu konsisten. Daripada tahun 1998 hingga kini beliau bercakap tentang reformasi, beliau bercakap tentang kebajikan untuk rakyat, beliau bercakap tentang kesejahteraan untuk rakyat, untuk pembangunan ekonomi negara. Dan saya mahu lihat jika diberi peluang setelah 2018 itu impian itu dinafikan, apakah beliau boleh laksanakan hasrat itu. Hasrat beliau itu bukan hasrat beliau seorang, itu adalah saya rasa hasrat saya juga majoriti besar rakyat dalam negara ini. So itu yang saya mahu lihat. Tajuk kita adalah apa masalah dengan parti yang ada. Saudara Hisham memulakan dengan sosok. Jadi apakah, dan sudah pun dinamakan satu nama telah dibangkitkan dalam prolog pada malam ini. Kita terbatas dengan pilihan sosok ataupun sebenarnya kita harus melihat keupayaan, struktur dan nilai parti? Ini ya, jangan silap faham tau. Okey. Saya pada hemat saya, keterampilan sosok itu penting. Tapi di dalam negeri semi feudal ini, itu saya katakan, saya tidak ada masalah Lim Guan Eng anak Lim Kit Siang, Nurul Izzah anak Anwar, Mukhlis anak Mahathir, Kari Jamuddin menantu Daulah Bali. Ini dalam struktur semi feudal kita menerima, dan mereka ini memainkan peranan penting. Kerana itu adalah di tahap ini ya, saya katakan di tahap ini lah. Kerana tahap ini juga berlaku di India, Indira Gandhi daripada Gandhi, berlaku di Sri Lanka, berlaku juga ini tahap di Indonesia misalnya daripada Soekarno Megawati. Jadi ini tahapnya. Jadi sosok ini memainkan peran penting dalam konteks negara dunia ketiga di Malaysia. Dia memainkan konteks yang penting. Orang lupa juga seperti Li Pang, itu anak angkat Zhou Enlai misalnya. Sekarang ini mereka memainkan peranan yang penting. Jadi struktur. Tapi apabila masyarakat itu telah berkembang, maka proses itu harus, pemilihan itu adalah secara demokratik. Tunjukkan. Tapi dalam keadaan sekarang, di tahap ini, masyarakat kita ini, kita tidak ada pilihan. Saya terima hakikatnya Kari Jamuddin, saya terima hakikatnya Mukhlis, saya terima hakikatnya Nurul Izzah. Di tahap perkembangan masyarakat semi feudal kita hari ini, itu hakikat. Jadi masalahnya sekarang ialah contohnya, untuk saya
seorang pemimpin parti politik itu satu perkara yang paling pentingnya ialah ianya harus wajib pandai membaca watak. Ini keterampilan yang paling penting. How to read the character. Ini penting. Jadi kita tahu siapa dia dan bagaimana keupayaan. Memang keintelektualan seorang pemimpin itu diperlukan, tapi tidak semestinya. Kerana saya tahu George W. Bush bukannya bijak sangat, tetapi di belakang George W. Bush itu adalah pemikir-pemikir terulung. Begitu juga Tony Blair di belakang dia. Jadi pemikiran-pemikiran. Inilah dia seperti pemimpin politik sekarang. Kalaupun Muhyiddin ke, kalaupun Mahathir ke, kalaupun Anwar ke, mereka harus memiliki sosok-sosok, watak-watak yang mempunyai pemikiran yang boleh membantu, dan parti pemimpin politik itu tahu membaca watak-watak ini. Adakah dia ni mamat kaki bodek, adakah minah kaki bodek, adakah dia ni jujur pada pandangan. Ini dah. Kalau ini hendak tu saya kontrakkan pandangan ini, Mr. X, saya hendak pandangan kamu tentang analisa perkampungan ini, saya hendak analisa tentang ekonomi ini, saya hendak analisa apa pandangannya sistem perkampungan. Itu boleh boleh dibeli, pandangan itu boleh dibeli, boleh dibeli daripada luar. Tapi watak kita tu sebagai pemimpin parti politik itu mesti memiliki how to read character, bagaimana hendak membaca watak. Yang dikeliru orang-orang politik ni daripada pengalaman saya, ramai ni kaki bodek, kaki angkat, kaki kosok, kaki kipas, dan orang macam saya ni pula kaki bakar. Dalam realitis begitu, apakah bila kita melihat polemiknya perikatan muafakat yang tak tahu turun naik, dia fluctuate bentuk dokongannya itu, apakah bererti tidak mempunyai pemikir di belakangnya yang untuk membantu mendokong? Justru kita menghadapi situasi yang pada hari yang sangat fragile, rapuh pada hari ini. Kita ada pemikir. Setiap ketua parti ada pemikir. Setiap ketua kerajaan apa lagi. Tetapi kita berfikir parti politik itu dalam konteks tadilah, dalam konteks struktur, dalam konteks institusi, dia tak akan bawa kita ke mana. Kalau selagi mana ahli politik, penasihat politik berfikir dalam konteks itu, dia tidak akan membawa kita ke mana. Saya orang yang belajar federalism. Satu buku yang saya baca tentang Daniel Elaza, dia cakap selagi mana kalau kita bincang tentang federalism, itu adalah konteks fiscal federalism, hubungan pusat negeri, tentang kuasa eksekutif, kuasa legislatif, maka kalau hubungan pusat negeri itu tegang-tegang lah. Sebab kita perlu pada satu pendekatan normatif, satu pendekatan baru dalam kita melihat politik dalam kerangka baru. Iaitu pendekatan normatif itu ialah a set of behavior, rules tentang tingkah laku pemimpin itu. Tingkah laku pemimpin normatif ini apa? Dia mesti berfikiran meraihkan perbezaan unity in diversity. Dia mesti meraihkan demokrasi, dia mesti meraihkan keperbagaian. Benda itu yang tidak ada dalam pemikir politik, dalam kalangan pemimpin kita. Cakap ya, tetapi buat tidak. Ini yang masalah menjadikan manusia itu takut. Nak bercakap nanti apa pula kesannya, nak bercakap itu nanti apa pula tindakannya. Jadi kita tidak berani kerana kita pemikiran kita itu masih lagi belum terbuka, demokrasi yang kita cari, keterbukaan yang kita cari hanya pada kata-kata, tidak pada tindakan. Ini sikap ini yang perlu diubah. Prof, bila Prof menyebutkan sebegitu, boleh Prof tunjukkan insidennya bahawa idenya mungkin ada tapi keberaniannya tidak ada untuk mendatangkan suatu pemikiran yang luas. Saya tidak boleh bercakap bagi pihak orang lain, tapi saya bercakap bagi pihak saya kata yes, saya terbuka sahaja. Saya cukup kalau dalam konteks federalism ni, saya suka dengan federal thinking, bahawa kita boleh menyelesaikan masalah hubungan federalisme yang kita hadapi pada hari ini. Kalau tidak ada federal thinking, akan ada lah masalah itu daripada sekarang tak selesai. 63 tahun merdeka selesai, kita kena ingat benda itu, dan kita masih lagi bercakap tentang perkara yang sama. Sedangkan masanya sudah sampai untuk kita melihat, bukan nak buang sosok lama, tetapi kita perlu munculkan sosok baru. Sosok baru itu banyak dalam setiap parti, ada pemimpin-pemimpin hebat. Dan mereka ditenggelamkan kerana apa? Kerana tidak ada oligark di sekitar mereka. Dia nak membantu mereka dari segi keuangan. Kerana tidak ada upaya mereka untuk membentuk kartel politik kerana mereka tidak ada modal. Ini peluang-peluang yang perlu diberikan kepada mereka ini. Dan kita berfikirlah secara nak menghadapi satu kerangka baru dalam politik Malaysia. Dan apabila digambarkan tadi, kita terbatas dengan pilihan yang ada, tidak ada siapa yang boleh membawa agenda yang besar ini.
persoalannya di dalam realiti pada hari ini, dalam pilihan-pilihan yang ada. Prof menyebutkan tadi soal, dan Cik Syamujah juga mengatakan hegemon itu sudah tidak lagi berlaku. Tidakkah realiti itu bagus untuk check and balance? Mengapa sampai hari ini kita seperti lantai kita kita akan jawab selepas kita berehat seketika. Cik Syamudin dah mengangkat tangan, akan diberikan ruang selepas kita berehat. Kembali selepas ini. Good. Nampak ada upaya untuk kembali. Tetapi tidakkah itu bagus untuk check and balance? Kerana dahulu terlalu dominan juga menyebabkan kita banyak gangguan terhadap sistem. Bagaimana? Ini dia yang ada hegemon ni, ada baiknya, ada buruknya. Terpencar-pencar ni, parti kecil-kecil ni bersatu di dalam satu barisan United Front. Ada baiknya, ada buruknya. Jadi kita sedang melalui proses ini. Jadi ini adalah proses pendemokrasian dan proses politik. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku 2 Februari dulu, orang kata, oh, tikap dari belakang lah, tebuk pintu, tebuk tingkap, tebuk atap. Sebenarnya bukan satu perkara yang baru. Ianya perkara yang baru di Malaysia. Di negara-negara lain yang dah berkembang, biasa. Di Jepun misalnya, kadang-kadang 3-4 Perdana Menteri dalam satu penggal. Di Belanda ataupun ini biasa kerana keadaan negara itu. Kita harus menerima hakikat. Profesor Todd kata bahawa setelah 63 tahun kita merdeka, kita masih lagi bersandarkan kepada sokongan Melayu, Parti Islam, Parti Cina. Ini hakikat perkembangan. Ini ialah kerana kegagalan kita untuk menyelesaikan apa yang saya panggilkan permasalahan nasional yang belum selesai. Ini tahap ini. Jadi kita tidak membincangkan ini seperti kata. Jadi tiap-tiap kali memang
temperature, suhu perkauman, suhu agama terus meningkat apabila pilihan raya akan sampai. Dia akan teruskan selagi kita tidak mengundur ke belakang dan mengatakan, hey, kita harus menyelesaikan. Seperti Profesor kata, kita harus menyelesaikan. Kita tidak boleh berkata, oh ini masalahnya. Kita wajib mencari jalan penyelesaian. Contohnya, kejap-kejap timbul sekolah vernacular. Kejap-kejap timbul sekolah vernacular. Oh ni AU. Sebenarnya kita tengok, kita pati kepada orang Tionghoa, kamu ni datang ke tanah Melayu ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau aku datang ke Tiongkok, aku juga menjunjung tanah di sana. Kalau kau di Britain, jadi ini kita tidak berbincangkan itu. Jadi ini permasalahan ini harus untuk saya seperti seorang matador. Apabila lembu itu datang, pegang tanduknya, patahkan lehernya. Kita ada masalah ini, jadi kita tidak boleh menepis dengan kain merah kita pusing. Dan tiap 4 tahun 5 tahun sekali dia datang, akhirnya tak. Ini berlaku. Jadi tiap-tiap kali temperature, suhu tu naik. Jadi ini masalah. Jadi masalah kita ini, pemimpin parti politik ini, semua parti saya cakap tidak memiliki, kerana apa? Ini hukum ya, ini hukum. Ini kita ni, profesor ni, saya ni, kita tidak ahli politik dan tidak tahu. Tetapi di dalam parti politik itu ada wujud syarat-syarat yang di luar pengetahuan kita, di mana power play, kuasa politik, kuasa dana, kuasa sokongan bermain. Dan mereka ini, kita fikir, kenapa dia dah cakap dulu akan buat polisi ni, lepas tu tak dapat polisi. Dia tidak tahu kaki lobby di belakang ni ada mengeluarkan dana ketika ini. Tidak tahu. Ini hakikat electoral, politik electoral ini seperti inilah yang kita hadapi. Jadi semua ini harus dibincangkan. Bagus sekali Dialektika TV ini membincangkan idea-idea pandangan-pandangan besar secara terbuka. Kita bincangkan tahapnya setelah 63 tahun, kita masih berbincang sama, tak apa. Kita mulakan. Yang penting ini perjalanan 1000 km ini adalah tapak pertama kita itu. Dan juga kepada ahli-ahli politik, lebih baik mendengar pandangan yang menyakitkan hati dari orang yang jujur daripada mendengar pembohongan yang sedap daripada kawan-kawan yang membodek. Prof Agus tadi banyak notanya saya tengok bila mendengar Hishamuddin bercakap. Tak ada, saya cuma nak respon pada dua. Yang pertama, kata saya suka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia isunya bukan suka atau tidak, isunya diberi pilihan pada saya. Kerana pilihannya limited. Ya, tak limited tidak timbul. Tetapi jika diberi pilihan pada saya, siapa yang terbaik pada ketika ini untuk membawa negara ke hadapan. Saya bagi tahu secara peribadi, saya mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM. Kerana sebab-sebab yang telah saya nyatakan tadi. Yang kedua, kita bercakap tentang Melayu. Melayu ni, saudara saya, merupakan ethnic majority di negara kita. Tidak apa yang perlu kita takut bahawa satu waktu negara kita akan dikuasai oleh etnik lain. Tak mungkin. Kerana dalam politik segala mungkin, tetapi dalam perlembagaan telah memberi perlindungan kepada kedudukan etnik Melayu, seperti mana yang Lok Urid kata bahawa tanah Melayu ini adalah hadiah dia kepada kita sebagai Malay politik akan berkerajaan Melayu selama-lamanya. Ya, ada beberapa peruntukan besar yang diberi kepada orang Melayu dalam perlembagaan. Selain pada kedudukan Raja-Raja Melayu untuk melindungi kedudukan orang-orang Melayu, ya, satu yang utama ya ialah tentang persempadan semula kawasan pilihan raya. Yang setiap 8 hingga 10 tahun sekali persempadan semula kawasan pilihan raya itu dengan memberi kelebihan kepada kawasan luar bandar. Tak kiralah berapa satu kawasan luar bandar itu berapa ribu pengundi pun tak kisah. Tapi persempadanlah kawasan pilihan raya itu dengan memberi kelebihan kepada kawasan luar bandar. Itu untuk apa itu? Untuk memperbanyakkan kawasan Melayu, kawasan penduduk kampung. Tetapi kita tidak buat benda itu. Kemudian bila timbul masalah, kita salahkan orang lain. Saudara saya pelik dalam sebuah negara yang kita ethnic majority, kita bangkitkan nationalism majority. Yang biasanya bangkit sepatutnya tak perlu. Ini sentimen minority. Kita majority yang bangkitkan nationalism itu, kita sepatutnya memainkan peranan untuk bangkitkan patriotism rakyat pada negara. Saya ingat masa saya kecil-kecil dahulu, semangat patriotism kami luar biasa. Ya, di mana-mana pun ada etnik Melayu bukan Melayu. Kalau hari kemerdekaan kita sambut bersama secara meriah. Hari bola sepak Piala Merdeka kita sambut secara bersama dengan meriah. Itu adalah hari-hari negara besar disambut oleh pelbagai kaum.
Tetapi pada hari ini semua mati. Kenapa? Kalau saya secara langsung ditanya kerana apa, siapa yang nak dipersalahkan, inilah permainan orang politik yang saya kira perlu masanya untuk kita hentikan. Okey. Kita bercakap tentang apa masalah dengan parti yang ada. Di satu sisi juga kerana kita tidak mahu membataskan hanya kepada sosok-sosok. Kita andaikanlah sosok-sosok yang disebut diulang-ulang itu tidak ada. Dengan nilai dan struktur serta citra parti-parti yang ada ini, parti manakah yang pada hemat tuan-tuan berdua mempunyai kerelevanan di depan? Okay. Ini tadi ada orang kata dalam internet tu, Profesor suka Anwar. Ini masalah suka tak suka ni biar saya terangkan di sini ya. Saya mengambil kesempatan ni nak menerangkan di sini apa yang sebenarnya berlaku. Saya selalu berkata begini. Di Eropah, negeri Itali, Parti Komunis dan Parti Sosialis Itali itu adalah yang paling kuat sekali. Peranan mereka menentang fasisme dalam Perang Dunia Kedua gempak sekali. Dan mereka hampir menyeluruh dapat sokongan yang penuh. Dan pada 1975, 76, 77 dia beralih daripada Parti Komunis, daripada Marxist-Leninis, lepas tu akhirnya jadi Euro-Communism. Saya ingat lagi ketika itu setiausaha Christian Demokrat tu Aldo Moro 1975, 76, 77 dan hendak dijadikan unit percantuman antara kerjasama antara Parti Komunis Itali dengan Sosial Christian Demokrat Itali untuk membuat gabungan kerajaan bersama. Apa jadi? Aldo Moro kena kidnap. Kerana apa? Itali negeri NATO. Jadi di sini walaupun Parti Komunis Itali itu kuat, tetapi parti-parti kecil berkumpul bersama-sama di bawah payung untuk menentang parti. Ini metafora ini saya gunakan untuk Anwar Ibrahim. Dia sesudah PRU 14 logo PKR digunakan. Parti yang termenang terbesar, tetapi dia masih gagal untuk menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana seperti juga Parti Komunis Itali ini, semua orang berkumpul. Ada yang berkumpul ni, ada parti PAS, parti semua berkumpul tidak suka kepada Anwar Ibrahim. Maka dia gagal. Jadi ini metafora ini saya gunakan melihat politik itu. Jadi there is a united front. Ada barisan bersatu menentang Anwar Ibrahim. Sebab musababnya A, B, C, D, E, F, G itu satu perkara yang lain. Tapi inilah hakikatnya bahawasanya pada tahap ini mereka semua ada kesatuan, ada united front. Orang yang berunited front menentang Anwar Ibrahim ini berbagai-bagai terpental. Orang ini pun tak setuju sama sekali, tetapi mereka akan bersatu. Seperti juga parti komunis, parti-parti Itali lain, Christian Demokrat, bersatu menentang Parti Komunis Itali. Ini hakikatnya dan ini yang berlaku. Jadi untuk saya sosok ini memainkan peranan penting. Dalam negara dunia ketiga, di dalam negara feudal, semi-feudal, semi-kolonial macam Malaysia ini penting. Dan ini saya menerima tahap ini, personality ini penting. Saya tidak boleh mengedepikan. Tetapi dalam masa yang sama, sosok seperti Trotsky, intelektual, penulis, pembuat tentera Red Army pertama dalam tidak ada lagi. Tidak ada keupayaan satu sosok ini timbul menjadi ketua militeri, ketua, tak ada lagi. Jadi yang ada di sini, jadi di sini sosok itu kalau kita tengok Muhyiddin Yassin. Tapi Muhyiddin Yassin ini, saya mengatakan Muhyiddin Yassin ini pada ketika ini dia tidak memainkan peranan di mana dia seharusnya dapat mengembelengkan seluruh pandangan-pandangan daripada seluruh pihak. Ketika ini dia sedang diserang. Dia hendak dinafikan. Hari Khamis ini 26 bulan ni adalah ahli tali gantung untuk Muhyiddin Yassin, sama ada lulus atau tak lulus belanjawan. Kalau saya Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya akan panggil semua orang ni, saya tu apa lu punya pandangan? Guan Eng, lu pandang apa? Kit Siang lu pandang apa? Tony Puah lu. Saya akan panggil semuanya berpandangan secara terbuka melihat pandangan mereka. Jadi ini tidak, saya tak tahulah, saya bukan orang Parti Bersatu, tapi jika saya lah, secara saya akan pandang, apa NGO ni panggil semua berbincang mengatakan kita ini dalam keadaan COVID. Kita ini dalam
gawat ekonomi. Apa kebaya? Jadi ini menunjukkan keupayaan, keterampilan pemimpin itu bukan sahaja artinya dia bijak baca buku, dia banyak baca buku, tapi dia the ability. Seperti seorang CEO, saya meyakinkan pemimpin parti politik dalam negara dunia ketika ini, dia mesti memiliki keupayaan seperti saya kata tadi, membaca watak. Kedua, menyusun, mengatur watak-watak yang memiliki keterampilan dalam bidang-bidang. Seperti CIO, kamu bijak ini, kamu bijak ini, kamu bijak ini. To organize talent, menggunakan keterampilan yang dimiliki oleh berbagai. Okey, Profesor ni daripada Universiti UKM, ini kehebatan dia, NGO ini kehebatan dia. Gunakan, pandaikan, ambil pandangan-pandangan mereka secara demokratik. Inilah apa? Tidak semestinya ini tidak perlu lagi sokongan rakyat daripada mana-mana, tak perlu lagi. Ini saya sekarang sebagai Perdana Menteri, saya sekarang sebagai Menteri, saya boleh memanggil. Ini dan inilah salah satu watak yang saya tak melihat lagi wujud pada hari ini. Okey, soalan yang sama kepada Prof Agus, tapi saya olah sedikit. Kalau kita delete sosok, walaupun macam mana katakan, sosok dalam konteks semi-feudal Malaysia ni sangat perlu dengan latarnya sendiri. Tapi kalau kita melewati batas pemilihan sosok, saya kaitkan dengan soalan juga yang ditanya oleh Abu Amir Azman. Dia mengatakan, soalannya panjang tetapi saya ringkaskan bahagiannya yang menyebut sudah sampai masanya kita wujud sebuah multiracial parti yang menerima kepelbagaian, memperjuangkan dengan keikhlasan. Pendukung sebuah parti itu dilihat masyarakat yang terkini semakin peka untuk membangunkan masyarakat dan negara. Jadi mana parti, kalau kena persoalannya hari ini adalah apa masalah dengan parti-parti yang ada? Bahkan Prof juga menyebut malangnya di Malaysia ini majoritinya bersikap dan juga berperlakuan seperti minoriti. Itu tidak berlaku dalam negara lain. Apa respon balas Prof? Saya jawab yang pertama dulu tadi. Parti mana yang relevan di Malaysia pada hari ini. Saya cuma mahu bagi tahu bahawa parti-parti ini akan selama-lamanya kekal relevan jika tidak ada berlaku suatu perkara besar dalam negara. Ini parti-parti yang established, UMNO, PAS, DAP, PKR. Ini 4 parti ini established. Saya fikir PPBM Prof tidak anggap established. Itu parti yang baru dan parti yang baru dan menjadi kuat pada hari ini hanya kerana berada di tampuk kuasa. Ya, kalau belum diuji tanpa kuasanya bagaimana. UMNO yang pernah hebat tanpa kuasa hampir goncang selepas 2018. Begitulah maksud saya ya. Tapi berkaitan dengan apa soalan Saudara Syed tadi tentang parti mana yang relevan? Pelbagai parti. Ya, dia tidak ada masalah kalau kita ada ethnic based parti pun, tak ada masalah sebab naluri kita sebagai orang Melayu, kita mahu parti Melayu. Tak ada masalah. Tetapi masalahnya ialah kita meniupkan sentimen itu apabila tiba musim pilihan raya untuk saling tidak mesra antara satu sama lain. Apabila kita berkuasa misalnya, kita tidak suka pada vernacular school macam Kanda Hisham saya cakap. Kita tidak ambil kesempatan untuk kita kompromi bagaimana kita nak hapuskan sekolah vernacular dan bentukkan sekolah kebangsaan. Ya, tak ada usaha-usaha ke arah itu. Usaha itu akan datang bila kita lemas, kita akan gunakan isu sebegini untuk membangkitkan emosi rakyat. Itu masalahnya. Kita sudah ada multi-parti yang pelbagai, kita ada PKR atau DAP pun kata multi-parti. Saya rasa itu bukan isunya. Isunya ialah kita kena ada ethnic thinking sudah ada, party thinking sudah ada, tak ke mana. Kita kena ada federal thinking, satu pemikiran yang terbuka, yang meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Kita kena ada shared rule, self rule, benda-benda yang sebegini, benda-benda sebegini yang tidak ada. Ini yang saya panggil sebagai normatif. Kita resolve 4 parti yang utama ni disebut sebagai sudah established ini, PAS, UMNO, PKR dan juga DAP. Yang lain tu mungkin secara relatifnya baru. Dalam konteks ini saya cakap dalam konteks politik Semenanjung, tapi saya sentuh itu yang saya nak bangkitkan kerana Prof banyak menyebut soal federalisme dan selama ini congak politiknya, dia punya tactical move adalah melihat kepada Sabah dan Sarawak yang menjadi kunci fixed deposit, dan kini kelihatannya sudah terjongkit lagi, menyebabkan semua dah hilang dia punya keseimbangan, titik equilibriumnya sudah tidak ada. Jadi siapa
Kelihatannya Cik Syamuddin seolah-olah ianya hanyalah soal pertimbangan taktikal, bukannya membina naratif nasional. Tidak ada parti, 4 yang utama ni kalau kita tidak melihat Sabah dan Sarawak, tidak ada satu pun yang membawa naratif yang boleh menyemuh rasa resah rakyat keseluruhannya. Okey, saya nak balik tentang majority minority ini dan juga tentang parti etnik ini. Untuk saya tidak ada masalah. Saya tidak menentang penubuhan parti Melayu, penubuhan parti Cina. Ini saya saja natural. Kerana itu hakikatnya dia boleh menubuhkan parti itu. Tapi yang perlu dibincangkan ialah dasar penampilan, keterampilan yang dibawakan oleh parti ini. Kerana saya bagi contoh, di Jerman, Social Democratic, German Democratic Party, semuanya orang Jerman. Apa masalah dia? Tak ada masalah. Kalau ke Itali, orang Itali lah partinya. Kalau di Malaysia, jadi ini natural. Jadi orang Tionghoa, orang Melayu, orang India, dia natural. Tapi masalahnya ialah apabila parti-parti ini menjalankan dasar yang okey. Memang kawan kita yang bertanya tu sampai masanya untuk menubuhkan parti. Walaupun kita menubuhkan parti anak semua bangsa, bangsa semua agama, ini tidak semestinya akan menjurus kepada kebahagiaan kesejahteraan umat. Tidak menjamin apa-apa. Dia tidak ada satu jaminan kerana parti itu mati rasial. Maka tidak ada jaminan. Dan kemudian kita tengok satu benda yang Prof Agus timbulkan tentang majority berperangai seperti minority. Sabar dulu Profesor. Sebenarnya ada hukum-hukum sejarah yang menjadikan orang Melayu berperangai seperti ini. Ini saya mengambilkan pendekatan daripada pandangan Marxis, bahawasanya orang-orang Melayu ini melihat, yang dilihat sekarang adalah kelas. Mereka melihat mereka terpinggir. Mereka datang ke kota-kota melihat orang kota-kota ini dimiliki oleh Tionghoa. Dia melihat dia kereta ke, rumah ke, banglo ke, kawasan ini alhamdulillah. Dan ini adalah realiti dia. Dan jangan lupa juga ya, bagaimana orang Melayu sendiri 1965 telah terguris hati dia kerana Singapura, sebahagian daripada bumi tanah Melayu ini terpinggir jadi dan kini dimiliki. Ini di dalam psikik Melayu ini wujud. Walaupun tidak timbul, ini wujud. Dan kerana itu parti-parti yang berteraskan boleh memainkan. Ini betul, orang Melayu ini orang dia juga balik yang kaya. Ini keadaan ini betul berlaku. Dan mereka, kita heran juga ya. Kita heran kenapa bosku dikatakan seorang pencuri tapi dihormati. Tak apalah, dia Melayu, curilah. Ini hakikatnya berlaku gitu. Dan tak apalah, kalau dia Islam lah, kalau dia nak ambil balak pun balak lah, balak Islam lah. Jadi ini timbul. Jadi ini ada. Jadi ini ekonomi ini. Jadi tentang parti-parti, 4 parti ini. Jadi untuk saya hukum ekonomi ini kita tidak mengenal hukum ekonomi ini. Jadi saya kembali membawa perbincangan kita harus kalau tentang permasalahan ini tiap-tiap kali memang betul. Masalah etnik ini belum selesai. Tapi penyelesaian masalah etnik ini dulu sesudah Mei 13 ditimbulkanlah adalah perbincangan kebudayaan nasional lah. Tapi kita perlu terus menerus membincangkan perkara ini, bukan hanya bila nak sampai pilihan raya kita bincangkan. Jadi ini pandangan saya lah. Ya, kalau itu hujahnya Prof ya, kerana kita pernah pun ada affirmative action, tindakan untuk membetulkan herotan. Kelihatannya hari ini yang harus kita nobatkan adalah politics of deliverability, keupayaan untuk membereskan isu-isu tadi itu, isu kelas. Dan kita ada 4 parti yang baku itu. Kalau boleh kita tunduk, yang mana yang punya muatan boleh membina naratif yang boleh lebih lunak diterima dalam konteks Malaysia moden hari ini? Dia semua parti tadi dah ada pengalaman memerintah. PAS di Kelantan, kecuali DAP Pulau Pinang. Semua ada pengalaman memerintah. Sama di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Saya mahu bagi tahu yang 4 parti yang saya sebutkan tadi, dan saya tidak sebut parti Sabah Sarawak itu kenapa? Kerana ini 4 parti ini adalah nationwide parties. Nationwide parties yang ada di Semenanjung, yang ada di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita ikut pada teori politik, konsep politik, nationwide parties yang ada di seluruh
negara itu adalah satu parti yang sukar untuk dipadamkan. Jadi ini yang saya nak bagi tahu yang pertama. Yang kedua, jawab pada soalan saya. Parti mana yang boleh membawa cita rasa? Ini masalah dalam negara kita. Bercakap untuk deliver itu sebelum mendapat kuasa. Tetapi bila mendapat kuasa, saya tak nampak banyak yang boleh diberikan kepada rakyat. Ini masalah pemimpin yang harus kita tegur dan harus kita nyatakan dengan tegas. Saya mau bagi tahu di Kelantan sajalah. Isu air. Kita janji bagaimana kalau kita memerintah, sama ada di peringkat pusat, sama ada di peringkat negeri, nak selesaikan masalah air rakyat. Pada hari ini ada dalam bajet. Dalam bajet 2020, sama ada di peringkat pusat, di peringkat negeri ada. Tak ada. Jadi rakyat komplasen lah kepada yang menyokong parti, maka mereka kata okey, tak ada masalah. Tapi saya rasa ini deliverable bagaimana ini. So saya fikir kita kena ada satu perubahan dalam kerangka baru politik, Kanda Hisham, supaya pemimpin mendengar keluhan rakyat, memahami tuntutan rakyat, memahami janji mereka kepada rakyat. Memahami janji mereka kepada rakyat pula apabila tiba musim pilihan raya, ini waktunya untuk mengajar pemimpin. Tetapi tidak. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Kerana dalam kalangan elit politik, kelihatannya party first, rakyat second. Prof, saya tidak boleh tahu selagi mana mentaliti dunia ketiga di kelas rakyat memerlukan bantuan kerajaan, rakyat hidup dalam kemiskinan, bila tiba waktu peluang semasa pilihan raya dibantu, mereka rasa terhutang budi. Itu citra masyarakat. Ada satu mentaliti budi. Budi. Itulah kita nak cakap tentang patron klien politik dan sebagainya, itu wujud pada ketika itu. Tetapi yang saya nak tegaskan pada hari ini pada pemimpin, ubahlah budaya pemikiran dalam berpolitik untuk sejujurnya membantu rakyat. Pada rakyat pula, fahamilah bahawa mereka ada satu kuasa besar untuk mengajar pemimpin apabila tiba waktu pilihan raya. Saya nak bawa soalan itu kepada Cik Hisham kerana kita bercakap benda yang idealistik, ya. Tetapi saya sebutkan juga tadi, congak politik hari ini juga sifatnya taktikal. Bila melihat tadi digambarkan federalisme 4 parti yang sifatnya nationwide, tetapi nanti pertimbangannya adalah GPS. Pertimbangannya nanti juga adalah Sabah. Menyebabkan pertimbangannya bukan lagi soal nationwide, tetapi soal siapa yang menjadi Perdana Menteri. Dia bersifat taktikal, bukan dasar. Ini pandangan saya, ya. Malaysia ini seperti masyarakat etnik ini. Masyarakat etnik ini kita pecahkan kembali. Kita pecahkan. Melayu itu ada Melayu Arab dan Melayu Malaysia. Ada 3 jenis Melayu. Cina ini ada Cina yang Cina tanah besar Cina, dan Cina Malaysia. India ini kerana dia kecil, dia dah jadi diterima Malaysia. Jadi ini masalah, dan ini orang tak suka apabila saya cakapkan ini. Cina ni ada 3. Cina, ini Cina yang memandang kepada tanah besar Cina. Ada. Ini tidak dapat dinafikan. Cina ini Cina di dalam parti Cina yang takrifnya Cina. Cina Malaysia inilah yang kita nak timbulkan. Melayu ini macam kumpulan-kumpulan yang Melayu kamu. Itu tu Melayu Arab. Ini ada nak jadi Arab lah dah. Dan Melayu Malaysia. Inilah. Jadi pembentukan Cina Malaysia, pembentukan India Malaysia, pembentukan Melayu. Ini yang harus kita tahu. Dan di sini di Sabah dan Sarawak ini, ya memang pada tahap ini mereka perkiraan. Ini perkiraan politik ini akan berterusan kerana ini kelakuan watak hukum ini ialah hukum electoral politik. Ini kunci sefer. Kita tidak dapat, Prof. Kita tidak dapat lari daripada electoral politik ini memerlukan ini. Okey, kalau kita tengok di Eropah, ya. Kita tengok sana, dia tidak ada Cina Melayu ni. Ada. Mereka menggunakan pendatang asing, illegal immigrant sebagai agenda mereka untuk mengumpulkan kekuatan. Itu parti-parti daripada puak kanan. Mereka mengumpulkan tu. Ada juga. Jadi sikap mereka ada Islamofobia, mentohmahkan penganut Islam. Mereka itu. Jadi ini digunakan. Sama juga seperti kita sini. Kita sini reverse pula. PAS pula menggunakan anti orang yang bukan. Jadi sama. Jadi itu. Ini politician, ahli-ahli politik menggunakan. Jadi pada tahap ini electoral politik ini, kita bincangkan kembali hukum dan syarat ini.
Saya bukan takkan ada pula kitab-kitab yang mengatakan hukum-hukum akta ini tak, itu tak berguna. Kita lihatkan ke mana keterampilan kita. Jadi politik ini, the art of possible, kita harus membincang. Memang ulit, memang sulit. Keadaan sekarang lah, ada 3 hari lagi sebelum bajet diluluskan. Memang ulit. Kalau saya, Tuan Tan Sri Muhyiddin, saya dah panggil semua orang lah, berbincang macam mana ni, negara macam bincang, tak kira. Memang ulit, memang. Tapi keadaan elektropolitik ini tidak membenarkan ahli pemimpin politik demikian. Dia jumpa dia ni lah. Tak boleh. Jadi ini keadaan hukum ini, kita harus memecahkan semua ini. Kita memikirkan masa depan Malaysia. Terutama sekarang, saya belum masuk lagi membincangkan pasca Covid. Pasca Covid ini bukan saja kita, tapi seluruh dunia ini, kita harus memikirkan satu struktur ekonomi baru. Kerana telah berlaku sekarang. Ini hanya permulaan bulan 2 sampai bulan 11 bila Covid menyerang. Kita belum tahu lagi berapa lama. Ekonomi telah runtuh rantah, bukan saja kita, dan ini harus dibincangkan. Ini, dan unfortunately or fortunately, banyak yang kehilangan kerja itu adalah orang Melayu, kerana hakikatnya negara ini majoritinya orang Melayu. Jadi kemarahan itu jadi kemarahan Melayu. Kemarahan orang Melayu itu akan dikonakan kepada toke-toke Cina. Jadi ini hukum itu kembali ke situ. Ya, bila bercakap soal ini ya, saya balik kepada Prof. Mohon Prof berikan sedikit suluhanlah membaca sikap politik, kerana kelihatannya mereka yang, pada hemat saya, ini congkak politik dia ada hitam, putih, kelabu lah. Yang putih tu kita kata apa pun akan menyokong, hitam tu kita kata betul pun akan dikatakan salah. Tapi soal kelabu ini, serabutnya apabila penonton kita mendengar dan cuba membina sikap politik, tak ada parti yang jelas membawa naratif yang boleh menyemuh keresahan semua. Kemudian pertimbangannya pula elektoral politik itu tadi. Saya bayangkan contohnya, katakanlah di Sarawak nak memilih ini, dia nak baca ikut apa ni? Nak pemilihan dia nak tengok dasar, tak ada perdebatan dasar. Dia nak baca tokoh pula, nanti tokoh ni besok lepas 2 minggu melompat. Jadi apa asas sikap politik kalau kita nak bina, kata tadi soal nak membina political literacy dalam kalangan rakyat, seolah-olahnya tidak ada kerangka untuk mereka memilih. Dia rakyat ini apabila tiba musim pilihan raya, kalau di Sabah Sarawak, ya, pemimpin pergi buat baik, kempen, ada barang, selesai. Itu tanggapan kita dari jauh. Kita melihat begitulah budaya politik di Sabah dan Sarawak. Sedih, ya, setelah sekian lama kita bersama, tetapi sikap yang seperti itu masih ada. Sikap pemimpin seperti itu, pandangan mereka kepada rakyat masih ada. Cuma saya mau pesan begini sajalah pada rakyat. Dalam berpolitik jangan taksub. Pemimpin boleh datang dan pergi, taksub, setia itu semua tu palsu yang tidak kekal, tetapi junjung negara itu yang kekal. Itu pesan saya itu saja. Sebab itu saya kata untuk ke depannya, siapa pun mau memerintah, ya, bangkitkan semangat patriotism bahawa kita ini negara Malaysia, rakyat Malaysia, angkat kembali nama negara supaya dia harum di persada antarabangsa. Sekarang ini kita malu mendengar kalau negara kita benda-benda yang tidak elok dalam media antarabangsa, benda dengan rasuah, benda dengan yang membawa konotasi negatif. Dan inilah yang sepatutnya kita semua, pemimpin rakyat, intelektual, ya, NGO bangun untuk sama-sama memainkan peranan dalam kapasiti masing-masing. Ya, kalau saya sebagai seorang pelajar politik, saya akan menulis sekali-sekala menegur. Tidak ada apa-apa sentimen kebencian, tetapi itu adalah saya fikir sebagai satu tanggungjawab saya, ya, untuk saya mengusi pandangan saya bagi membina negara ke hadapan. Sebab itu kalau saya ditegur balik, apa impian saya untuk ke depan, apakah kita perlu hapuskan sistem politik etnik ini? Dia tidak ada masalah dengan politik etnik. Ya, tak ada masalah untuk UMNO kekal, tidak ada masalah untuk bersatu kekal, beretnik Melayu. Itu naluri. Yang menjadi masalahnya bila kita mensentimenkan dia untuk undi, untuk politik itu yang tidak betul. Sedangkan kita sudah lama berkuasa, tetapi masih ramai lagi orang Melayu di luar bandar, di kampung sana, hatta di bandar, yang miskin, yang perlu pembelaan. Jadi inilah yang saya fikir kita perlu satu kerangka baru. Kita rangka semula dalam acuan baru untuk membawa Malaysia yang banyak sumber alam ini, dengan kita punya modal manusia yang cukup luar biasa banyaknya. Ya, kita punya human capital dari segi cerdik pandai kita, orang kita yang berkebulan terlalu ramai.
Tapi inilah tenaga yang kita gembelingkan. Okey. Ya, saya harap untuk kedepannya dalam politik negara ke depan, agenda seperti inilah kalau pemimpin kita boleh bawa. Okey. Soalan saya yang terakhir kepada kedua-dua panel. Bila kita bercakap soal apa masalah dengan parti yang ada. Kalau saya cukup cerdas nak memahami perdebatan kita malam ini, kelihatannya isunya bukan tentang struktur parti yang ada, tetapi soal sosoknya tidak punya wibawa untuk membawa muatan yang sepatutnya dibawakan oleh parti-parti berkenaan. Itu rumusannya, Prof? Saya hendak, saya boleh terima rumusan seperti itu, tapi saya hendak tegaskan dalam kita bergerak ke hadapan itu untuk pemimpin ada budaya politik, budaya pemikiran, budaya politik, federal thinking. Ya, federal thinking ini satu idea normatif tau, yang mana kita meraihkan unity in diversity, shared rule, self rule, ya. Kita menghormati kepelbagaian hak-hak asasi orang, benda yang seperti itu. Jangan amalkan double standard. Sebab itu dalam demokrasi ini dia ada dua sahaja. Dia mesti ada kesetaraan, dia mesti ada keadilan. Keadilan itu kalau kita percaya pada sistem kehakiman, sistem kepolisian, penguasa yang adil, bertindak kepada rakyat, itu sistem itu keadilan itu kena ada. No double standard. Yang kedua kesetaraan, jangan ada satu jurang kaya miskin terlalu luas, tidak setara rakyat, akan ada rasa tidak puas hati. Mana mungkin kita nak menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab jika ketidaksetaraan hidup rakyat itu luas. Ya, dalam keadaan Covid sekarang ada orang yang selesa makan, ada rakyat yang susah. Jadi begitulah yang saya harap perkara-perkara ini pemimpin perlu ada budaya pemikiran politik, budaya tindakan politik yang sebegini. InsyaAllah kalau pemimpin bercakap itu sudah betul, tetapi tindakannya itu perlu dimantapkan lagi, dan insyaAllah kita akan selamat dan negara kita akan maju ke hadapan. Cik Syam, rumusannya. Okey, pada saya kritikan terhadap pemimpin ini selalu kita dengar. Tapi saya juga hendak menimbulkan satu perkara lagi, iaitu peranan yang dimainkan oleh rakyat ini juga tidak membantu. Okey, saya rasa ketika siapa nama dia, Najib masuk masuk politik, ataupun ketika Zahid Hamidi masuk politik, dia tidak ada niat nak merasuah. Saya nak masuk parti politik ini kerana tidak ada. Tetapi struktur dan hukum-hukum elektoral politik ini memaksa. Kerana itu hari raya dia terpaksa buat ni memerlukan duit. Ni parti-parti meeting kena buat ni meeting. Bahagian ni. Jadi memerlukan dana, dan ini adalah struktur yang dimainkan. Rakyat itu sendiri meminta-minta. Jadi ini peranan rakyat ni. Rasuah ini bukannya penerima saja, kita mengutuk penerima, pemberi juga harus dihukum sama kerana kamu memberi. Jadi sekarang ini okey, pilihan raya misalnya seperti kata Profesor tadi, di Sabah mereka ni adalah Santa Claus akan datang, beras, kain, plakat, apa-apa bagi. Tapi ini rakyat mengharapkan benda ini berlaku, dan apabila rakyat mengharapkan benda ini berlaku, maka berlakulah rasuah, kerana orang-orang politik ini bukan kaya raya dari permulaan. Jadi mereka melakukan perkara-perkara ini. Jadi ini adalah struktur, ini juga harus dipikirkan bahawa kita juga sebagai rakyat, aku juga mengambil bahagian dalam benda ni. Aku datang kuliah raya ni, aku tak tanya pun di mana Tian Chua dapat duit ni, di mana Mak Sabu dapat buat kenduri di Hotel Hilton ni, siapa bayar ni, mahal. Ini semua ni. Jadi kita sebagai rakyat tidak memainkan peran, kita bersama-sama. Jadi kita juga berpartisipasi, mengambil bahagian di dalam konteks rasuah yang begitu besar. Ini budaya ini. Jadi seperti sekarang ni orang kata new normal. Jadi telah menjadi satu perkara normal yang baru, di mana politik kita orang expect kenduri, hari raya, tahun baru Cina mesti ada, rumah terbuka. Tak. Jadi ini semua ini, struktur ini, hukum ini menjadikan kita politik. Jadi kritikan-kritikan terhadap pemimpin politik itu sila dengar. Kritikan-kritikan kepada orang ramai rakyat yang kita sendiri juga harus kita timbulkan. Itu pandangan saya. Okey, jadi kepada penonton, saya kira apa yang diutarakan oleh kedua-dua panel hari ini juga akan menjentik rasa keinginan untuk diperpanjangkan tema-tema lebih spesifik. Boleh juga kalau nak mengundi, jika anda ingin kedua-dua panel ini kembali, mungkin secara berasingan atau bersekali, apa yang harus mereka bicarakan, kerana itulah bezanya pentas
dialektika TV ini di dalam prolog, dialektika maupun epilog, kerana kita tidak mahu sejam itu putus dan kita anggap beres. Tidak. Ia harus terus dipolemikkan. Jadi anda boleh menyatakan apa yang perlu kita bicarakan hasil spin-off daripada sesi malam ini dan siapa yang seharusnya membicarakan itu. Saya nak ucap terima kasih kepada Syamsuddin Rais, Prof. Agus atas terima kasih. Jangan serik lah, datang lagi lah. Banyak lagi, insyaAllah kita boleh sediakan air yang sedap lagi lah. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hebat.